Faiz ada bagi idea. Faiz bagi aku idea menarik lah. Dia bagi aku idea nak tengok underperforming 11. Pemain-pemain yang sedang underperform pada ketika ini di kancah bola sepak Eropah. So kita nak pilih 11 pemain. Kita go from goalkeeper dengan defender saya defense. Defense, midfield, attack. And then kita huraikan sedikit-sedikit tentang age pemain lah. So korang dengar list ni, nanti kalau korang bersetuju, korang kongsikan pandangan. Kalau tak bersetuju, teruskan kongsikan pandangan. Nyatakan siapa yang anda rasa lebih underperform. So goalkeeper, obvious choice lah. Obvious choice. Tak boleh lari. Andre Onana of Manchester United. Di goalkeeper, di back kanan kita ada Giovanni Di Lorenzo. Daripada Napoli. Satu penurunan yang besar Di juga. Lorenzo. Kita akan borak lagi. Rafael Varane sebagai centre back. Partner dia adalah Dejan Lovren, pemain Lyon. Tengah struggle ni Lyon ni. Baru kalah 3-0 kan? Baru kalah 3-0 dengan Marseille. Rafa Guerrero akan mengisi tempat di back ni tak, masalahnya untuk underperform dia kena main dulu. Rafa Guerrero ni main ke tak sekarang ni? Underperform in training. Okay, so kita ulas defense dulu. Okay. Andre Onana. Onana walaupun antara penjaga gol yang ada grade paling tinggi di Premier League ketika ini, tetapi persembahan dia di Eropah. Sangat costly untuk Manchester United. Kelab yang sedia ada permasalahan yang banyak, ditambah lagi permasalahan single-handedly made by Onana. Aku sebagai peminat besar Onana, seorang pemain yang berjaya membawa Inter ke final Champions League tahun lalu, aku dah rasa kesian, simpati dekat dia. Pada masa yang sama, there's no hiding at this level. There's no hiding, terutamanya di klub-klub seperti Manchester United ni. Semua mata tertumpu dekat hang. Dan pemain yang selalunya akan dianggap legenda di klub-klub besar yang ada heritage macam Manchester United, yang ada sejarah yang besar ni, mereka perlu membuktikan diri mereka di saat-saat paling genting. Tetapi setakat ini di saat paling genting itulah di mana Onana gagal. So aku 100% setujulah. The Onana yang kita nampak musim ini, especially di Champions League, jauh berbeza daripada Onana yang kita nampak dalam tahun-tahun sebelum ni di Ajax, juga di Inter Milan. Prestasi dia dalam Champions League final tahun lepas, extraordinary performance. He's an all-round elite goalkeeper, tapi penurunan secara mendadak dari segi prestasi itu yang sedikit mengejutkan, dan betul-betul caught people off guard lah dekat Man United. So tak boleh dinafikan lah. Dia memang the only candidate most likely untuk position goalkeeper dalam underperforming 11 ni. Di Lorenzo, Faiz. Di Lorenzo, captain yang membawa Napoli menjuarai Scudetto pada musim lalu, the first time in 30 years, I suppose. Dia sepatutnya membawa form tersebut ke musim ini, tetapi tanpa Spalletti rupa-rupanya struggle juga di Lorenzo. Kita nampak sinergi, dynamism antara Spalletti, bola sepak Spalletti dengan Di Lorenzo ni sangat masuk lah, sangat kena dengan Di Lorenzo, sehingga kan dia tiba-tiba jadi antara yang terbaik bukan saja di Itali tapi di Eropah pada musim lalu. Tetapi setakat ini di Serie A Napoli tempat kelima tak silap aku. Baru je kalah. Ada penurunan, baru je kalah 3-0 dengan Inter. Tapi aku rasa semua pasukan di Eropah kalau berjumpa Inter ada potensi untuk kalah sekarang ni. Bagi aku, in my view, Inter adalah pasukan terbaik di Eropah ketika ini. Tetapi aku last kali tengok Di Lorenzo ketika mereka kalah 2-4 dengan Real di Madrid, kan. Penurunan prestasi dia tu bukan apa, dia macam ni. Dulu dia sangat confident, musim lepas dia sangat confident untuk naik turun. Nak merasa macam dia ni memang tak ada jantung punya player lah. Tapi dia sekarang lebih cautious, lebih teragak-agak, ada a few missed tackles dalam setiap perlawanan, dan ini agak merisaukan. Tetapi aku tak tahu lah, dengan Walter Mazzarri yang baru masuk ni mungkin boleh menyelamatkan. Aku tak yakin apa. Walter Mazzarri ni memang tak meyakinkan langsung bagi aku. Aku tak tahu apa perancangan Di Laurentiis. Aku rasa musim ni nak save duit kot. So dia relax sikit. Tapi okay, Di Lorenzo aku setuju. Centre back Rafa Varane. Now, ini sedikit menyedihkan,
Tapi aku tak entirely terkejut kerana realitinya Rafa Varane dah is a veteran player, dah lebih 30 dah sekarang. 31. Dia dah 30 mula lah, 30. dia punya pace dah mula. The Rafa Varane punya biggest strength even ketika di Real Madrid adalah pembacaan perlawanan. Dia bukanlah, kalau tengok gaya dia berlari pun, he's not the most athlete looking person, tapi pembacaan perlawanan dia itu yang membezakan dia dengan semua permainan pertahanan lain. Ketika dia di Real Madrid berganding dengan Pepe ataupun berganding dengan Sergio Ramos, the other player would be the more aggressive one, yang akan defend on the front foot, yang akan dive into tackles, yang akan... Rafa Varane is the reader of the game. Dia akan orchestrate the organisation. Dia punya timing of his run, timing of his movement, timing of blocking, semua benda tu elite. Tetapi pada musim ini aku tak tahu kalau dia underperformance tu berkaitan dengan umur ataupun berkaitan dengan corak permainan Man United, berkaitan dengan corak taktikal yang dimahukan oleh Erik ten Hag. I'm not sure what's the problem. But hang boleh nampak benda tu. Pada aku pula mungkin view aku sedikit lain lah. Aku rasa musim lepas adalah musim terbaik dia dalam sepanjang dia bergelar pemain Manchester United. Dengan adanya gandingan dia dan Lisandro Martinez. Pada aku musim ni dia sangat merindui Lisandro Martinez. Dan kalau dia pernah berjaya dengan Pepe, pernah berjaya dengan Ramos, kedua-duanya sangat keras, itulah bentuk kejayaan yang dia kecapi dengan Lisandro Martinez to some extent last season. Tapi untuk pemain yang ada status macam dia, ada berapa 4 Champions League, ada 4 Champions League, ada World Cup, tak boleh lah nak kata dia terpaksa bergantung dengan partner dia saja kan. Sepatutnya dia boleh berdiri pada atas kaki sendirilah. Dan aku tak anggap dia his finish ke apakah, dia baru 30. I mean, macam cakap tadi, veteran. Aku rasa untuk centre back sukar untuk kita kata veteran di umur 30 kan. Tapi some players kan dia menurun lebih awal, some players menurun lebih lewat. So kita kena tunggu dan lihatlah trajectory tapi career. macam mana Maguire boleh kembali semula dalam skuad, aku rasa macam tu lah Varane boleh kembali dalam skuad bila-bila masa. Tapi buat masa sekarang dia memang underperforming. Next centre back seterusnya adalah Dejan Lovren centre back utama pasukan Lyon yang berada di tangga 18 di kalangan 18 pasukan di Ligue A sekarang. Aku baru semalam sangat teruk dah. Teruk dia punya prestasi lawan Olympique Marseille teruk. To be fair, obviously masalah Lyon ni bukan sekadar Lovren sahaja, tapi dia sebahagian daripada masalah tersebut. Lyon is struggling as a club, Dejan Lovren pun tengah struggle as a player. Yang ini memang aku boleh cakap maybe faktor usia tu is really catching up. Is really catching up. So Lovren is another underperforming player. The next one kita ada Rafa Guerreiro daripada nak cakap apa Bayern lagi Munich. Faiz? Aku tak faham kenapa dia pergi Bayern sebenarnya. Aku pun tak faham juga. Aku rasa di umur-umur dia mungkin dia pergi Bayern, dia dijanjikan kesebelasan utama pun tak juga. Alphonso Davies. Dia sepatutnya tahu lah kan. Masalah dia bila Alphonso Davies injured pun, on certain occasions Thomas Tuchel lagi rela letak Konrad Laimer di back kanan dan tarik Nusair Mazraoui di back ke back kiri, dan dia kekal di bench. Faham tak? Itu that speaks volume lah. Dengan prestasi dia kan, dengan cara dia training ke, attitude. Aku tak tahu apa masalah dia sekarang ni, tapi nampak diam. Dan agak mengecewakan jugalah sebab Dortmund memang nak continue dia. Correct. Kan? Aiden Terzic agak kecewa lah dengan tindakan dia ke aku rasa a bit weird hang rosakkan reputasi hang sikit dengan fan Dortmund sayang dia kot. Sekarang ni dah hampir Bayern. Sekarang ni dah jadi musuh lah. Dah tak sayang lah. So itu back 4. Ke midfield pula. Midfield pula siapa? Midfield 3 yang kita bariskan di sini adalah nombor 1 Saul Niguez bersama-sama dengan Daichi Kamada dan juga Moises Caicedo. Kita start dengan mungkin aku nak start dengan Daichi Kamada sikit. Short and sweet je. 8 Lazio Daichi sekarang Kamada ni ada 1 gol dan 1 assist dalam 10 perlawanan. Aku sedih lah weh. Aku sedih. I really felt sad. And the thing is, aku tak tahu kalau dia buat keputusan yang tepat untuk meninggalkan Eintracht Frankfurt. Aku tahu it was a free transfer. Aku tahu sebab musim lepas antara musim terbaik dia kan. Mungkin dia ada harapan untuk meletup di sebuah klub. And waktu tu kan dia dengar rumours
ada AC Milan nak masuk. So mungkin dia ingat okay, that would be the perfect opportunity. Itu kan Maldini punya pilihan. Lepas tu Maldini kena correct. And when that move broke down, aku rasa dia time tu tercunggap-cunggap lah cari option seterusnya apa. And tiba-tiba when Lazio came in the mix, dia pun mungkin ambil saja. Tapi aku dah tengok dia a few games, at least 3 game lah aku tengok dia. Mula-mula aku ingat, oh this should work well sebab Maurizio Sarri kan. Tapi aku tak tahu lah Faiz, tak kena lah. It's not working out. In terms of a match, macam dia tak ada keserasian langsung. Dia ditugaskan untuk ganti Sergei Milinkovic-Savic kan. Tapi itu posisi dia ke? Dia main posisi tu sekarang. Nombor 8. Which is weird Nombor lah. 8 kan. Nombor 8 dia main posisi tu sekarang. Aku tak rasa daripada kesesuaian tu aku tak rasa ada banyak masalah. Cuma performance saja. Aku tak tahu penyesuaian diri dia di Itali ke, dia masih lagi cuba untuk mengenal bola sepak Itali ya. Dan aku pernah tengok satu perlawanan Lazio lawan Inter tak silap aku. Dia tak main perlawanan tu dengan buruk pun. Dia tak main perlawanan tu dengan buruk. Tetapi masih lagi gagal untuk bagi impact macam mana dia main dengan Frankfurt pada satu ketika itu. Jadi ya underperforming lah bagi kita sebab kita dah tengok posisi sebenar dia macam mana kan. Next one. Saul Niguez, pemain dengan 19 caps di peringkat antarabangsa dengan pasukan Spanyol. Masih lagi berapa? 27, 28. Pada satu ketika pernah antara yang terbaik di Spanyol di bawah jurulatih yang sama yang dia ada ketika ini, Diego Simeone. Tapi sampai tahap sekarang ni, berapa banyak midfielder Atletico injured pun dia masih lagi tak dapat di starting line up. Sampai kan Simeone lagi sanggup bawa Griezmann ke tengah daripada bagi peluang dekat dia untuk start. Aku rasa decline dia agak teruk juga ni. Dia daripada zaman dia di Chelsea, anda boleh nampak dah decline tu. Tu tak dapat main langsung. Awal musim ni ada tanda-tanda positif tau. The first few games tu ada few positive signs sebab he played in a few games. Tapi after that it's back to square one lah. Dia di squad player. Dia squad player je sekarang, which is underwhelming sad lah. Very sad. Sebab once upon a time Saul Niguez was one of Simeone punya main generals on the pitch kan, alongside Koke and Gabi dulu. Sedih lah. Moises Caicedo. Ini aku kecewa lah Faiz. 100 million Aku man kecewa. Chelsea. But kau ingat tak awal musim bila kita buat episod borak pasal Chelsea dan apa yang sebenarnya diorang buat ni yang time tu kita kena kecam. Ramai yang kecam kita Faiz kat Twitter cakap borak lah pasal klub sendiri. Nak borak pasal Chelsea buat apa? Chelsea adalah perancangan. Inilah masalah dia. Diorang beli 2 pemain yang 100 juta yang sampai sekarang kedua-dua tu tak nampak interconnected di atas padang langsung. Tak ada keserasian langsung. The Moises Caicedo, aku faham Moises hang beli Romeo Lavia buah anak, Moises Caicedo buah anak, Gallagher pun ada dalam pasukan lagi. So Enzo pun ada. Aku tak faham dynamic dia. And right now Caicedo look daripada player yang kita nampak di Brighton dulu, the all-action midfielder, to the player we are seeing right now, it's just dia punya struggle tu memang struggle betul gila, lah. Bukan struggle yang sikit-sikitnya dan menambah luka untuk peminat-peminat Chelsea. Pemain yang mereka lepaskan dengan percuma, Ruben Loftus-Cheek, sekarang ni tengah enjoy a sparkling season dekat Serie A dengan AC Milan. Pemain yang dilepaskan percuma, tambah 100 juta untuk pemain lain tu tak klik juga di Chelsea kan. Agak menyedihkan lah. Pagi tadi aku tengok dia dengan Enzo di Old Trafford main. Now Manchester United adalah satu pasukan yang mana midfield dia open. Hang nak masuk dekat mana pun hang boleh masuk. Tak ada apa defensive steal tu tak ada langsung. Tak ada wall, tak ada apalah. Hang boleh masuk lah. Tak boleh masuk. tak lepas. Dan that speaks volume juga. So itu midfield kita. Strikers now. Kita nak ke bahagian serangan. Kita ada pemain PSG, Ousmane Dembele. Kita ada Geraldo Becker daripada Union Berlin. Dan kita ada Marcus Rashford daripada Manchester United. Aku nak simpan Rashford for the last. Aku start dengan Ousmane Dembele. Okay. Ousmane Dembele, hang tahu tak satu benda? Hang tahu tak Ousmane Dembele pernah hit double figures goals dalam kerjaya dia hanya sekali. Dengan ketika Barcelona. dia bersama Rennes. Oh ya. First club dia. Sejak tu dia dah pindah pergi Dortmund, pindah pergi Barcelona, Big money dah pindah semua main PSG. Semua big money transfer Tak pernah double figure satu season.
So bila hang tengok balik, then all of a sudden sebab Ousmane Dembele ni ada nama yang besar, reputasi yang besar. Memanglah he's a creative, pacey winger. Tapi output dia tak adalah. Output dia, Marcus Rashford yang on form tu output kadang-kadang lagi tinggi daripada Ousmane Dembele. Tapi 100 lebih juta. Aku tak faham kadang-kadang logik. Aku nak beri ucapan tahniah dekat ejen dia lah. Betul lah ejen ni yang deal semua benda ni. Ejen, aku rasa ejen dia hantu ejen siapa? Cupo Moting punya ejen. Aku rasa sama juga dengan Rashford punya ejen. Sagi. Kita borak lagi. So Ousmane Dembele lah, underwhelming Dembele. season ni. Ada flashes macam biasa. Dia akan sentiasa bagi flashes of brilliance. Dia akan promise Akan ada 2-3 game tu hang nampak macam promise. And then after that senyap balik. And then promise. Aku rasa itu dengan Luis Enrique, ini dia ni. Dembele dengan Enrique link up ni akan jadilah, tapi bukan itu yang kita apa yang kita harap tu belum lagi terjadi. Sebaliknya pemain-pemain macam Lee Kangin, Ugarte yang mencuri tumpuan di PSG sekarang ni. Geraldo Becker agak mengecewakan. Kita tahu kita tak boleh nak bagi harapan banyak sangat dekat Union Berlin sebab sebelum ni pun dia punching above their weights juga kan. Dia tak ada siapa yang jangka mereka akan ada musim yang secemerlang tu di Bundesliga 2023. Tak ada siapa yang menjangkakan mereka akan terus bagi saingan dekat Napoli, Real Madrid di kumpulan mereka di Champions League. Tak ada siapa jangka. Tetapi orang juga berharap lebih sikit lah daripada apa yang mereka tawarkan pada musim ini. Geraldo Becker season lepas 11 gol, 7 assist. Season ni aku rasa 1 gol ke apa je dalam Bundesliga ke 1 assist, aku pun tak pasti. Dan Union Berlin berada di tangga terbawah Bundesliga pada ketika ini, which is such a decline. Jurulatih pun telah pun dipecat. Urs Fischer, ada jurulatih baru masuk. Kesian lah aku tengok situasi Union Berlin tu. Sangat sedih, dan Geraldo Becker yang memainkan peranan yang cukup besar season ni is almost nowhere to be found. So tugas Geraldo Becker sebagai agent of chaos di Bundesliga dah diberi kepada sekarang ni Seru Girassi. Betul, Girassi yang Girassi. pegang benda tu sekarang. Betul, Girassi yang pegang pada kita sini. Last kali. Marcus Rashford MBE. Mula. Saya tak ada apa nak dikatakan. Marcus Rashford, aku bagi simple example season ni output dia in terms of jumlah rembatan yang dia ambil setiap 90 minit sama macam season lepas. Jumlah dribbling yang dia buat sama macam season lepas. Kau tahu perbezaan dia di mana? Dalam sejarah hidup dia punya shot accuracy tu selalunya range dalam 45% ke 55% throughout his career. Season ni 22%. Macam mana boleh ada penurunan seperti itu? Aku tak tahulah. Jumlah rembatan yang dia ambil season lepas 3.88 per 90 minit. Season ni 3 point something. Almost same. Tapi how do you go from 45 to 55% to 22%? Aku punya analisa pendek tentang Marcus Rashford ni dapat menyimpulkan bahawa dia memang a very good goal scorer but not a very good footballer. Kan? Tapi itu masalahnya season ni goal scoring tu pun ialah bila hang macam pemain yang macam tu, lepas tu goal scoring hang tu tak boleh backup hang dalam ni. Apa lagi yang boleh backup hang? Kan? Contohnya dulu macam ni lah. Contohnya kita ambil seorang lagi striker, kita ambil Luis Suarez, Liverpool, Barcelona, Ajax, kan? Dia a very little goal scorer and at the same time a very good footballer. Edinson Cavani. Kalau gol dia tak ada pun dia boleh tawarkan apa? Movement dia, first touch dia boleh buat link up play, dia boleh buat wall pass, dia boleh tanduk, dia boleh at least bagi 100% every match. But Rashford, bila dia sedang yang dia bukan not a very good footballer, not a high IQ footballer, dia tak buat satu benda terakhir yang boleh backup dia tu. Iaitu goal scoring. Bukan, iaitu bagi 100% tu. Yeah. Bila semua kualiti hang ni tak boleh nak backup hang pada masa tu and hang tak bagi 100%, itu unacceptable lah. Unacceptable. Setuju. So kalau kita rangkumkan kita punya 11 kita, Andre Onana as the goalkeeper, right back Di Lorenzo. Lepas tu kita ada centre back Rafa Varane dan juga Dejan Lovren. Kita ada back kiri Rafa Guerreiro. Okay. Defensive midfield kita ada Caicedo, Di Apit
dengan Saul Niguez dan Niguez. juga Daichi Kamada. Daichi Kamada, Di depan kita ada 3 ni lah. Marcus Rashford, 3 brudas kita Geraldo Becker dan juga dan juga Ousmane Dembele. Dembele. Itu adalah underperforming 11. Ya. Kalau korang bersetuju atau tak bersetuju, lontarkan pandangan di ruang komen ataupun DM je aku dengan Faiz. Kita boleh debat kat situ. Asal korang jangan tanya Prime Hazard ke Prime Salah lah. Soalan tu tolong lain lah. lah, Saya tu lain. tak boleh nak layan dah. Hello gang. Untuk Bola Itu Live sekarang ni, sedutan-sedutan menarik daripada setiap episod korang boleh tonton di YouTube Astro Arena. Tapi kalau nak tengok episod penuh ataupun nak dengar episod penuh, korang boleh tonton di Astro Go ataupun dengarkan audio penuh episod Bola Itu Live di platform Shock dan juga Spotify.